Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Kaum itu memang sudah biasa sabar dengan bala bencana, tidak pernah bersungut seperti mana kamu selalu bersungut. Bala itu pun bermacam-macam coraknya. Ada yang di tubuh badan, ada di hati, ada dengan manusia, ada dengan Tuhan Pencipta. Tiada gunanya hidup bagi orang yang tiada pernah menanggung kesusahan. Bala itu ialah sambaran takdir daripada Allah Ta'ala. Cita-cita seorang abid yang zahid di dunia ialah keramat, yakni mencapai kemuliaan dari Allah, dan di akhirat ia masuk syurga. Cita-cita seorang arif di dunia ialah kekalnya iman di hati, dan di akhirat terselamat dari api neraka. Dan cita-cita ini dan syahwatnya pada perkara ini sehingga dikatakan pada hatinya, apa ini? Bertenanglah dah dan teguhkan pendirianmu. Iman itu sudah menetap di hatimu, yang daripadanya semua orang mukmin mendapat sumber cahayanya buat menerangi keimanan mereka. Dan engkau besok di hari kiamat bakal diberi izin untuk mensyafaatkan ramai orang di sana. Kata-katamu akan diterima, yang menyebabkan ramai manusia terselamat dari seksa api neraka. Engkau akan berada di sisi nabimu, yang menjadi penghulu orang-orang yang mendapat syafaat daripadanya. Fikirkan selain dari ini. Fikirkan selain dari ini sekarang. Ini tandanya kekal iman, makrifat dan selamat di hari kemudian, dan mendapat keizinan buat berada bersama-sama para nabi, para rasul dan para siddiqin. Yang mereka ini terpilih menjadi orang-orang yang khusus dan istimewa pada masa itu. Setiap kali diulangi jaminan keamanan buat dirinya, dia malah semakin takut dan bimbang. Sentiasa beradab sopan dan banyak bersyukur, sebab kaum ini menghayati maksud daripada firman Allah Ta'ala, yaf'alu ma yurid. Dia melakukan apa yang disukai. Dan firmannya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tiada akan ditanya apa yang dilakukannya, malah merekalah yang akan ditanyai. Dan firman-Nya, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan apa yang kamu mahukan melainkan Allah mahu terlebih dahulu. Mereka memahami maksud bahawasanya dia tetap melakukan apa yang dia mahu. Tiada apa yang dimahukan oleh manusia. Dan bahawasanya dia, yakni Allah, setiap waktu dengan urusannya. Kulla yaumin huwa fi sya'. Dan mengkedepan dan mengakhirkan, mengangkat dan merendahkan, memulia dan menghinakan, menurun dan mengangkat darjat orang, memati dan menghidupkan, mengaya dan memiskinkan, memberi dan menahan. Tiada ketetapan buat hati kaum ini kerana Allah Ta'ala mengubah dan menukar, mendekat dan menjauhkan, mendiri dan mendudukkan, memulia dan menghinakan.
memberi dan menahan. Semua hal hewan itu berubah kepada kaum ini, dan mereka di atas tapak pengrealisasian ubudiyah dan baik adab dan sopan serta penumpuan. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kami kebaikan adab denganmu dan dengan orang-orang yang khawas, orang-orang yang istimewa dari makhlukmu. Jangan engkau balakan kami dengan pergantungan diri kepada sebab musabak dunia, sehingga kami berpegang terus dengannya. Tetapkan tauhid kami terhadapmu dan tawakal kami kepadamu. Cukupkan kami hanya dengan adanya engkau sahaja, dan kembalikan semua keperluan kami untuk engkau penuhi. Jangan balakan kami dengan kata dan perbuatan kami, dan jangan tuntut kami atas kesalahan kami itu. Perlakukanlah kami dengan penuh rahmatmu, kemaafanmu dan pengampunanmu. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita cerita tentang Nabi Allah Ayyub AS, bagaimana Allah Ta'ala mentamsilkan, memberi contoh tentang orang-orang yang benar bergantung harap dengan Allah SWT, melihat kepada perbuatannya sendiri melainkan melihat kepada perbuatan Allah SWT yang mutlak. Kita tahu bagaimana Nabi Allah Ayyub AS diuji, harta bendanya, anak pinaknya, sehingga dia bersendirian, sehingga dia merasakan kelaratan ujian, sehingga terputus daripadanya segala sebab dari manusia dan segala sebab daripada tangannya. Kerana Allah Ta'ala bila menyayangi seseorang, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia terputus segala hubungannya dengan segala yang lain dari Allah. Apa sahaja yang lain daripada Allah, maka Allah putuskan. Umpama begini, kita tengah sihat ni, lalu kita bergantung pada kaki, tangan, kita tengah berada dalam situasi yang menyenangkan, lalu kita bergantung pada kawan-kawan, pada jabatan, pada pangkat, pada harta benda. Maka Allah Ta'ala bila sayang kita, maka Allah uji kita, sehingga pergantungan kita putus. Contoh paling mudah, kita biasa kalau sakit pergi hospital baik, makan ubat baik. Itu sebab tiba-tiba ada waktu bila kita sakit, makan ubat tak baik, pergi hospital pun tak baik. Segala ikhtiar kita tak jalan, kerana Allah Ta'ala nak tunjukkan dia berkuasa. Maka si hamba ini mula putuskan sebab daripada kehidupannya. Baru dia tahu bukan ubat yang sembuhkan, bukan juga hospital, bukan juga doktor, tapi Allah. Ketika hatinya bergantung pada Allah, maka datanglah penyembuhan. Begitu juga bila dalam situasi tertentu, dalam keadaan dia sihat, dia rasa dia kerja boleh dapat duit. Kalau tak pergi kerja, takut dia tak dapat duit, maka Allah sakitkan dia sehingga dia tak mampu pergi kerja untuk satu tempoh yang panjang. Tiba-tiba Allah datangkan rezeki walau dia tak bekerja, untuk dia melihat bagaimana kasih sayang Allah SWT. Maka inilah di antara contoh-contoh dalam kehidupan kita. Bila tengok air, tak pandai berenang, kita takut lemas. Tiba-tiba kita dengar ada orang tak erti berenang, jatuh dalam air, tapi Allah selamatkan dia. Allah selamatkan. Ada pula yang pandai berenang, dia mati walaupun dia pandai berenang. Untuk di situ ditunjuk pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian datang ujian untuk memutuskan sebab, dan untuk memutuskan hubungan manusia daripada segala yang lain dari Allah. Akhirnya hati manusia akan berbisik dengan Tuhan, bergantung kepada Allah semata, dan melihat kepada kekayaannya dan rahmatnya. Ni kalau ada orang sakit teruk di hospital, doktor pun tahu ni tak jalan apa pun, doktor kata banyakkan doa dah. Saya pun dah tak boleh buat apa dah, obat dah stage yang last sekali dah. Ni semua benda kita buat ni peringkat terakhir, dia banyakkan doa, minta orang kampung solat hajat, sekian-sekian. Lihat bagaimana kita diajar. Dalam kehidupan kita, Allah bila nak jadikan dia seorang itu diredai olehnya, Allah akan putuskan sebab,
Supaya dia tidak lagi melihat sebab sebagai pengurus kehidupannya. Dia tidak lagi melihat sebab sebagai mempengaruhi kehidupannya, tapi dia melihat Allah dalam segala kehidupannya. Sebab itu Syekh Abdul Qadir selepas menceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam, sehingga seorang itu redha dengan ujian, sehingga seorang itu tenang dengan ujian, sehingga seseorang itu melihat Tuhan sebagai penyelesaian, maka natijah ujian itu sampai. Maka Syekh Abdul Qadir sambung, dia kata, kaum seumpama ini, yakni pada Nabi, bukan mereka yang mendekati para Nabi, yang disebut dalam hadis, inna asyaddan nasi ibtila'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsalu. Yang paling berat ujian, cobaan ialah pada Nabi, kemudian seumpama mereka, yakni orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Kaum ini dah biasa dengan ujian. Dek biasa mereka dengan ujian, mereka tidak pernah bersungut. Baik, kita mengetahui nilai iman seseorang dengan ujian. Sebagaimana kita tahu orang cerdik sebab dia lalui banyak ujian. Dia dah lalui PSA, UPS up, PM up, SPM, masuk pekat universiti, sekian-sekian. Puluhan ujian dia lalu, semuanya dia tenang dan semuanya dia berjaya. Itu kalau kita sebut ujian dunia. Yang ni pula yang kerja pula, dia dah temuduga macam-macam temuduga. Dia dah training macam-macam training. Dia dah masuk bengkel, masuk latihan itu, latihan ini, sehingga dia keluar sebagai pekerja yang hebat. Sama juga hamba Allah. Bila Allah Ta'ala angkat hamba Allah, Allah angkat dengan ujian. Datang satu ujian, maka dia lepas. Sehingga ke puncak dia, dia tidak pernah bersungguh dengan ujian. Dia, Allah Ta'ala berikan sifat sabar. Sebelum Allah Ta'ala beri kepadanya selepas sabar itu dengan redha. Dan kemuncaknya Allah berikan kepadanya syukur. Kita dah bahaskan tentang bagaimana awal untuk kita jadi orang baik mesti sabar. Kemudian kena redha. Kemudian datang syukur. Bila syukur, bila kita melihat setiap ujian itu ada kebaikan, maka syukur kita. Wasangka kita bahawa ujian tu tak elok, meleset. Rupa-rupanya ujian tu elok. Ini yang disebut dalam hadis Qudsi. Ana inda zanni abdi. In dhanna khairan falahu. Wa in dhanna syarran fa'alaihi. Wa in dhanna syarran fa'alaihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala berfirman, aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Kalau disangka baik, maka baik. Kalau disangka buruk, maka buruk. Maka apa maksud? Pertama, kita kena jelas bahawa Allah tidak buat melainkan yang baik. Tetapi pandangan makhluk itu yang mengandaikan baik dan buruk kerana syahwatnya. Bila Allah takdirkan, sebagai contoh, kita dapat naik pangkat, duit banyak, oh kita kata baik, Allah beri. Kita melihatnya baik. Tiba datang ujian pula, turun pangkat, turun perangkat, kena berhenti kerja, kita nampak tak baik. Maka dalam kehidupan kita benda tu jadi tak baik kerana cara kita memandang sesuatu. Walha Allah tidak takdirkan melainkan baik. Takdir Allah ni semua baik. Allah tak buat benda tak baik. Nisbah pada Allah semua baik. Nisbah pada kita bergantung pada siapa kita. Kalau kita iman yang baik, iman yang tinggi, semua benda kita nampak baik. Kalau iman kita ada masalah, sebahagian benda kita nampak tak baik. Walhal, kalau kita perhatikan hadis Nabi SAW, ma qadallahu laka qada'an illa kana khairan laka. Allah tidak pernah putuskan, takdirkan kepada orang beriman melainkan baik untuk dia. Baik. Kita bila jatuh, baik ke jatuh? Baik. Supaya kita lebih kukuh berdiri nanti. Orang jatuh bisnes, baik ke? Baik. Supaya dia dapat bangun tanpa buat lagi kesilapan. Dan dia dapat bangun dengan lebih kuat, lebih gagah. Kita kalau jalan, tiba jatuh, lalu kita bangun untuk berjalan lebih berhati-hati, supaya kita tak jatuh lagi. Nasib kita jatuh dari awal, kita nampak kebaikan. Jadi nisbah takdir Allah itu,
Pada Allah semua baik. Allah tak buat benda tak baik. Maha suci Allah. Nisbah pada kita. Kalau iman kita bagus, kita nampak semua baik. Bila mati orang kita sayang, baik. Ia baik. Allah rehatkan dia. Allah jadikan kita mungkin lebih mendekati dia sesudah mati berbanding hidup. Allah menjadikan kita sebab untuk mendoakan kepadanya. Allah jadikan pelbagai kebaikan yang kita tak nampak, melainkan bila kita wasangka baik pada Allah. Bila kita sebut Allah mengikut wasangka kita, bukan maknanya Allah tu buat ikut sangka kita. Allah dibuat ikut apa yang Allah kehendaki. Tapi sesuatu itu dilihat baik atau tak baik dengan cara kita lihat. Maka Allah bila nak berikan kebaikan pada seseorang, sebab akal kita ni dangkal dan sempit, Allah jadikan dia sabar dulu. Jangan komen cepat, jangan ngomel cepat, jangan bersungguh cepat. Sabar, no komen. Datang demam, datang sakit tu, datang sakit ini, datang masalah tu, datang masalah ni. Bila Allah Ta'ala nak beri dia baik, Allah jadikan dia sabar dulu. Dia tak ngomel cepat, dia tak keluar mulut dia cepat-cepat. Kenapa kena kat aku, tak kena pada orang lain? Kenapa hari ni bukan esok? Tengah-tengah beginilah datang ujiannya. Tak, dia tak akan sebut macam tu. Allah beri dia sabar, dia tenang. Untuk dia muhasabah diri. Untuk dia kenal diri. Untuk dia melihat dosa dan kesilapan. Untuk melihat lemahnya dia, kerdilnya dirinya. Untuk jadikan kembali dia tawaduk. Untuk dia mengangkat tangan meminta pada Tuhan. Lepas sabar, Allah beri dia redha. Saya dah redha. Mungkin ini baik untuk saya. Lepas kemuncak dia redha, maka datang syukur. Ya Allah, syukurlah saya kena macam ni. Kalau tidak, saya tak akan nampak benda tu, benda ni. Syukurlah saya ada masalah ni. Maka saya pun kenal siapa kawan saya, siapa bukan kawan. Siapa yang benar saudara yang prihatin, siapa yang tak prihatin. Kemuncak datang ujian, maka dia akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata Syekh, bala tu macam-macam. Yang ni ujian. Kadang-kala kena pada biniyah, yang ni pada tubuh badan. Semua benda ni para Nabi pun tidak terkecuali. Kita tahu Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam, mereka juga terkena ujian pada badan. Wa imma sakit, wa imma badan tadi dilukai, dicederai, bukan dibunuh. Ada para Nabi yang badan mereka ini dicincang-cincang ataupun ditikam-tikam sehingga mereka mati. Bahkan dipancung kepala. Kena kepada para Nabi. Ini ujian. Atau dia kena pada hati. Maksud kena pada hati, sesuatu yang kita suka dan tak suka. Hati kita ini cenderung untuk suka pada benda yang mengembirakan kita, menyenangkan kita. Lalu kita bila melihat sesuatu yang kita tak suka, maka hati kita mula sakit dulu. Hati kita sakit dulu. Tengok anak kita berperangai buruk, hati sakit. Tengok orang yang kita sayang bertindak tak macam kita nak, hati kita sakit. Tengok keadaan cuaca tak macam kita nak, maka hati kita sakit. Tengok keadaan jalan raya yang jam, hati kita pun mula sakit. Tengok kerenah-kerenah orang, hati kita sakit. Walaupun orang tu tak ada kaitan dengan kita, tapi kita rasa sakit hati tengok dia. Ataupun ujian tadi dengan kita, dengan manusia. Bergaduh, berbalah, orang hutang tak bayar, janji tak tepati. Dia dengan manusia. Yang sebahagian besar masalah kita dengan manusia. Yang siapa yang luas muamalahnya, maka lebih banyak masalahnya dengan manusia. Namun kalau dia memilih sabar dalam muamalah manusia, dia lebih baik. Kata Nabi SAW, Al-mu'min al-qawi, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum. Orang beriman yang bercampur dengan orang dan disabar dengan kejahatan orang, maka dia lebih baik di sisi Allah. Daripada orang beriman, dia tak campur dengan orang dan dia pun tak sabar dengan orang. Kita nak tengok orang tu baik, luas pergaulannya dan sabar dia tinggi.
Dia boleh bergaul dengan ramai orang dan dia mampu sabar. Ini sifat para Nabi, para Rasul. Mereka bergaul dengan ramai orang. Semua orang mereka bergaul untuk menyampaikan dakwah. Dan mereka bersabar dengan kerenah setiap orang. Kalau di kalangan orang yang mengaku beriman pun, ni orang beriman lemah iman, ni pula orang munafik, ni pula pura-pura. Semuanya Rasulullah SAW sabar. Maka ini ujian kita dengan manusia. Atau ujian kita dengan Tuhan. Ada dengan Tuhan pencipta. Maksudnya bila kita tidak memahami apa yang Allah takdirkan pada kita, kita dah kerja sungguh, tak dapat macam kita nak. Kita dah melakukan semua jalan-jalan keselamatan, tiba tak selamat juga. Kita berfikir apa yang Allah hendaki daripada takdirnya pada kita. Maka ini juga ialah ujian kita dengan Allah. Kalau kita tahu kita dengan Allah, mesti sentiasa wasangka baik. Tapi Allah akan menguji sejauh mana kuatnya wasangka baik kita pada Allah. Saya ustaz study siang malam, pagi petang, time periksa gagal. Ni simak ni study pun tak berjaya. Saya buat strategi macam-macam, niaga ni rugi. Yang simak ni dia tak buat apa pun untung. Kita seperti blur, tak faham apa takdir Allah ini. Sebab kita faham dari sudut sunnatullah. Buat macam ni, jadi macam ni. Ini sunnatullah. Buat macam tu, jadi macam tu. Tapi kadang-kadang Allah nak jadikan sunnah ini berubah mengikut kehendak Allah. Kita fikir yang muda tak mati, yang tua mati. Itu yang kita sebut sebagai secara umumnya. Tiba-tiba yang muda mati, yang tua tak mati. Kita fikir sihat tak mati, yang sakit mati. Tiba yang sihat mati, yang sakit tak mati-mati. Kita fikir orang baik akan diangkat jadi pemimpin, yang jahat akan dibenci. Tak, yang jahat diangkat jadi pemimpin, yang baik dibenci. Lalu kita cuba memahami apakah hikmah takdir Allah ini. Maka ini ujian kita. Sebab kita mungkin tak akan tahu terus tentang hikmahnya. Maka menuntut kita bersabar dengan satu tempoh yang panjang. Seorang bila melalui takdir Allah yang pahit pada dirinya, dengan keadaan dia sudah buat segala perkara yang perlu dalam usaha dia, tiba datang juga takdir Allah ini. Maka untuk dia memahami kebaikannya, dia memerlukan masa. Untuk dia sabar, dia terus menanggung kesusahan ini untuk dia melihat apa sebenarnya. Sebagaimana kita ceritakan kisah Nabi Allah Ayub AS. Diuji. Untuk apa diuji? Bukan Nabi Ayub buat dosa atau buat salah. Tiba diuji dengan hilang harta, hilang anak-anak, hilang kawannya. Sehingga Nabi Allah Ayub pasrah dan memohon pada Allah untuk mengekalkan nikmatnya berzikir. Walau bagaimana dia sakit, tapi dia tidak mau berhenti berzikir, menyebut nama Allah, memujinya. Sehingga Nabi Allah Ayub AS mengetahui ujian ini untuk mengangkat darjatnya. Kita kadang-kadang melihat orang beriman, melihat siap ujian tu mungkin sebab dosa kita, mungkin sebab salah kita. Tapi kadang-kadang kita melihat, kita muhasabah. Bukan kita kata kita tak ada dosa, kita tak rasa kita ada salah dalam ujian ini. Maka di mana sebabnya? Sehingga kita memahami di antara ujian itu ialah untuk mengangkat darjat. Bukan kerana dosa kita dengan Allah, tidak juga dosa kita dengan manusia, melainkan Allah sengaja nak mengangkat darjat untuk mencapai satu tahap, untuk mencapai satu peringkat, untuk mencapai satu kasih sayang dengan Allah SWT. Maka ini dimaksud ujian dengan Allah. Ujian dengan Allah dalam hal takdirnya. Nanti saya bagi contoh, seorang saya dah kerja bagus Ustaz, saya dah berniaga ikut semua cara, makanan saya pun sedap, ramai customer kata sedap, tapi orang tak datang. Makanan sedap, kedai pun bersih, tapi pelanggan tak datang macam kita nak. Kenapa Allah takdirkan kita begini? Ni orang sebelah ni, kedai dia tak berapa bersih, orang beratur, panjang beratur. Pinggan dia pun pinggan plastik je, orang nak juga. Kalau tak pakai pinggan tak ada tangan baru makan.
Kita pinggang ni beli daripada Langkawi. Pinggang kita. Pinggang kita ni pinggang jenama. Serve kita bagus. Orang tak datang. Yang tu pakai kertas orang datang. Yang saya sebut kalau pakai tapak tangan orang datang. Kita tak siapkan pinggang, pakai tapak tangan sendiri. Oh, pergi dia ni. Lalu kita cuba faham apakah ujian ataupun di sebalik takdir Allah ini. Untuk satu tempoh. Kita tengok orang tu diangkat. Kenapa dia mudah sangat angkat darjat? Kita ni tak kurang berbanding dia. Kenapa tak naik? Kenapa dia ni begitu cepat naik? Ya, kita memerlukan masa untuk memahami. Dan kadang kita sabar, melihat hikmah. Akhirnya sampai masa Allah fahamkan kita. Oh, ini sebab. Kita mula memahaminya. Maka ini kita sebut ujian kita dengan Allah. Sebahagian daripada ujian Allah kita tidak dapat membaca apakah sebabnya. Sebahagiannya cepat kita dapat baca. Datang, oh ya, Allah nak beri kita sedar, insaf. Mungkin saya silap cakap dulu, saya sombong, Allah nak berikan saya pengajaran. Iaitu kita dipahamkan oleh Allah. Ada sebagainya kita tak akan faham. Kita perlukan masa. Umpama, kalau kita lihat Rasulullah SAW dalam permulaan dakwah, Nabi ni digelar jujur al-amin. Nabi ni dihormati. Nabi tak pernah menipu. Alih-alih orang kafir kata Nabi menipu. Maka Nabi tersentak dengan feedback, respon kaumnya pada dia. Yang dahulu dipuji Rasulullah, digelar al-amin, dihormati. Rasulullah pula anak pemimpin, keturunan pemimpin. Tiba-tiba dengan sekelip mata mereka mendustakan Rasulullah, mereka membodohkan Nabi dan segala benda. Dan Nabi itu diuji dan diuji dan diuji sampai kemuncak Nabi dimi'rajkan ke langit. Sehingga Rasulullah berkata, ya Allah, kalau apa yang berlaku pada diriku bukan tanda engkau murka, maka aku tak apa. Aku tak peduli. Bimbang-bimbang yang berlaku ni kerana engkau murka pada aku, mungkin cara aku salah. Tapi kalau yang berlaku sampai di baling batu aku ni bukan tanda engkau murka, fala ubali, maka aku tak peduli. Maka Rasulullah SAW faham tentang kenapa ujian itu Nabi lalu. Sehingga Rasulullah terpaksa meninggalkan kota Mekah. Berpaling melihat Mekah, wahai bumi Mekah, engkau bumi yang aku sayangi. Kalau tidak kerana kaummu menghalau aku keluar, aku tak akan keluar. Sahabat-sahabat Rasulullah Muhajirin keluar Mekah. Demam mereka kerana rindu Mekah. Demam mereka. Ni datang Khabbab bin Arad, ya Rasulullah, kita kan orang betul. Kenapa kita diuji macam ni? Mereka orang salah. Kenapa Allah tak turun bala? Ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Ya Rasulullah, tak ke Tuhan boleh doa biar kita terlepas daripada kesusahan kejahatan mereka ini? Nabi kata sabar. Orang dulu ada yang digergaji kepala, ada yang ditanam separuh badan, digergaji kepala, ada yang diambil cakar besi, dipisahkan daging dan tulangnya. Allah akan sempurnakan urusan agamanya, sehingga seorang akan berjalan dengan penuh aman dari satu tempat kepada satu tempat. Tetapi bila sahabat juga tertanya-tanya hikmahnya, sehingga sampai satu masa datang, sehingga kemuncak ujian mereka berkata, mata nasrullah, bila pertolongan Allah? Kita ni orang baik, patut orang tolong kita. Orang kafir pula jadi kuat. Sehingga orang beriman berkata, mata nasrullah, bila pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah itu cepat. Pertolongan Allah itu dekat. Sebenarnya dalam ujian tadi Allah dah tolong kamu. Allah dah tolong. Kalau kamu mati dalam ujian, mati kamu syahid. Itulah pertolongan Allah. Dan setiap kali kamu diuji, kamu jadi lebih kuat, lebih gagah. Setiap kali kamu diuji, simpati orang pada kamu lebih banyak, dan kebencian orang pada yang jahat itu makin bertambah. Sebab itu boleh masuk, boleh beriman semua. Dia kali simpati mereka dah lama kepada Islam, dan kebencian mereka lama pada golongan pemuka-pemuka, ketua-ketuanya. Sebab itu kita sebut tentang ujian Allah. Sebagian ujian Allah ini kita faham kenapa. Sebagian ini kita tak faham. Memerlukan satu tempoh yang panjang. Kita sabar sehingga kita nampak hikmah di sebalik ujian Allah. Sebab
Bagian kemarin saya katakan mungkin selepas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun baru nampak. Kadang-kadang dekat nak mati baru nampak, oh ini sebab. Selagi mana kita berdiam diri dan bersabar. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bala ialah sambarang takdir Allah Ta'ala. Baik, semua benda Allah dah takdir. Dan kita tahu benda itu, konsep beriman pada takdir. Tiba-tiba datang disebut sebagai khatatif, sambaran. Benda yang mengejutkan kita. Ya, kita beriman pada takdir Allah. Tapi kekuatan hati kita tak sama dengan kekuatan lidah kita. Lidah cakap saya sabar lidah. Saya dah prepare. Lidah kata, hati tidak. Tiba-tiba datang ujian mengejutkan kita. Mati orang tersayang mengejutkan kita. Dan berlaku sesuatu yang kita tak duga mengejutkan kita. Tahu-tahu banjir mengejutkan. Maka ini sebenarnya takdir Allah. Tapi takdir ini ada satu renjatan. Macam tuan-tuan tengok elektrik. Kita tahu elektrik menjadikan kipas berpusing, lampu menyala, motor bergerak. Kita tahu ni elektrik ada. Tapi bila datang renjatan elektrik, kita pegang tersentak kita. Walau kita tak tahu sifat elektrik memang macam tu. Dengan renjatan elektrik boleh mati seseorang. Sama juga takdir Allah. Lidah kita berkata, ini takdir Allah. Tapi sebagian takdir itu dia macam satu renjatan. Terkejut kita kena macam ni. Terkejut. Bila tengah-tengah sihat macam ni, tiba-tiba dengar berita tak baik. Tengah kita punya planning bagus, tiba-tiba tak macam kita planning. Itu sebahagian daripada kejutan takdir. Walaupun saya katakan kita dah faham, memang itu takdir Allah. Kita dah terima hidup mati sebagai takdir Allah. Tiba-tiba datang kematian, tak kita duga. Kita duk sangka ayah kita ni sihat lagi, umur pula baru 50. Ya, kita terimalah takdir kematian. Tiba ayah kita mati dalam keadaan sihat. Terkejut kita. Renjatan takdir sehingga kita mungkin terduduk dengan takdir tadi. Namun kita faham, dia renjat ke tak renjat, dia tidak pernah terkeluar daripada takdir Allah. Maka kita memerlukan masa untuk sabarkan diri kita sehingga kita faham. Maka setiap takdir Allah secara lidah kita terima. Tetapi Allah Ta'ala akan tunjuk sejauh mana kekuatan hati kita, apakah ia sama kuat dengan lidah kita. Sebab itu setiap orang berhati-hati dengan apa yang dia cakap. Saya okey Ustaz, saya apa pun saya boleh buat. Dia mula-mula cakap, bila kena ada tak boleh buat. Awak boleh sabar ke? Boleh, saya dah biasa sabar ni. Tiba datang kejutan tadi, dia tak mampu sabar. Sebab itu di antara sifat para salafus soleh, mereka berhati-hati dalam bertutur. Kerana mereka takut lidah mereka tidak sekuat hati mereka. Okay, lidah kita kata okey, boleh bangun subuh? Boleh, saya dah biasa bangun awal. Time betul tak terbangun kita. Kita kata ni awak pemurah, saya insya-Allah pemurah orangnya. Tapi betul-betul hati kita tak mampu jadi pemurah. Sebab di hadapan kita orang kita tak suka. Sebab orang yang pemurah, orang disuka atau tak suka, dia tetap pemurah. Itu namanya pemurah. Tapi kita ni jenis pemurah. Orang kalau kita suka, kita pemurah lah. Bila orang tu kita tak suka, kita tak pemurah. Maka di situlah renjatan takdir Allah pada kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, cita-cita seorang abid yang zahid di dunia ialah keramat, karamah, yakni kemuliaan. Setiap orang yang beribadat, dia nak kemuliaan dari Allah. Sebab kita tahu dalam ketaatan ada kemuliaan, dalam maksiat ada kehinaan. Setiap kali kita mentaati Allah, apa yang kita nak? Kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah tak murka kita. Maknanya Allah redha pada kita. Maknanya Allah sentiasa menolong dan membantu kita. Sebab itu kita kata kena semai hajat banyak-banyak lah. Kita kata kita doa, moga Allah lepaskan kita dari kesusahan. Sebab itu kita kata buat macam ni, buat macam ni. Setiap kali kita berada dalam himpitan masalah,
Lalu kita nampak ibadat sebagai jawapan. Ya, kerana memang ibadat itu mengangkat kemuliaan kita. Kata saya ni Ustaz, asyik ada masalah dengan isteri saya, ada masalah dengan anak-anak saya. Macam mana? Banyakkan istighfar. Orang kata kita ni gini, awak ni malam-malam qiyamul lail lah, doa. Ataupun orang kata pada kita pergilah masjid, dengar kuliah. Kerana kita semua tahu jawapan untuk menjadikan kita mulia kembali pada Allah. Dan itulah cita-cita orang ambil. Dia takut kalau dia buat maksiat, dia akan dihina oleh Allah. Dia takut. Maka cita-citanya dalam melakukan ketaatan ialah untuk mendapat karamah. Bukan keramat yang kita sebut. Cita-cita keramat tu bukan. Karamah di sini ialah kemuliaan di sisi Allah. Kemudian dia nak masuk syurga. Buat apa saya nak masuk syurga? Ni kita berebut raudah, kenapa? Nak masuk syurga. Berebut 2-3 pagi bangun tunggu nak masuk raudah. Kalau kita pergi Madinah, dah tak kira dah siapa kita duduk. Kadang-kadang siapa berlari nak masuk. Kenapa? Kalau kita nak syurga. Sebab Nabi SAW menyatakan, antara rumahku dengan mimbarku syurga, raudatun min riyadil jannah. Ada setengah ulama kata maksudnya sebab untuk masuk syurga. Ada kata tanah tu memang daripada syurga. Allah jadikan daripada syurga. Siapa pun yang berada melainkan tanah. Ada yang menyatakan bahawa tempat itu akan menjadi saksi nanti dalam di hari akhirat kelak. Dan ini pentakwilan atau penjelasan para ulama tentang makna raudah, syurga. Ya, kita punya nak. Sebab itu keinginan orang yang ambil. Siapa pergi Mekah, Madinah, sebut je buat benda ni masuk syurga, sungguh dia. Itu keinginan kita. Bagi setiap ahli ibadat, bagi setiap ahli taat. Kita nak apa? Dengan taat kita mulia. Dengan taat Allah Ta'ala akan berikan kebaikan pada kita. Kemudian natijah akhirat pula nak masuk syurga. Bagi orang arif pula, yang atas pada orang habis. Kenapa mereka beribadat kepada Allah? Orang arif, mereka buat ibadat itu semua kerana mereka mahu iman mereka ni selamat. Mereka paling takut imannya dicabut. Sebab mereka tahu setiap satu kekurangan ibadat yang mereka lakukan boleh menyebabkan iman mereka tergelincir. Mereka takut iman itu dicabut oleh Allah SWT. Dan akhirat pula mereka nak selamat dari neraka. Lihat beza orang ambil. Orang ambil dia nak syurga, cerita syurga je. Orang arif pula dia bukan cerita syurga, dia cerita takut neraka. Takutnya pada neraka mengatasi kerinduannya pada syurga. Dia macam gini tuan-tuan. Orang kalau dah cemerlang, excellent, orang excellent, kalau dia belajar excellent lah, dia takut jatuh, gagal. Dia takut. Orang yang bawah ni baru nak excellent, dia cuma melihat kejayaan. Yang dah berjaya atas, dia takut jatuh. Orang yang baru bisnes, dia nak apa? Jutawan. Dia melihat ke peringkat martabat jutawan, kaya lah. Orang yang dari atas, dia takut dia jatuh bawah. Dia bimbang dia jatuh. Apa yang dia lakukan hari ni supaya dia tak jatuh. Orang ni pula buat apa yang dia buat hari ni untuk dia naik. Kita kalau biasa main menang, kita main menang juara, apa yang kita takut? Takut kalah. Orang yang tak biasa juara, dia cuma harapkan menang, dia dah biasa kalah. Ini beza abid dengan arif. Orang arif dia berada di atas. Yang paling dia takut gelincir iman. Paling takut. Sebab itu kebaikannya tak pernah berkurang. Tak kurang. Dan dia takut bila amalannya kurang, itu penanda imannya jatuh. Sebab itu mereka kalau terlepas qiyamul lail menangis, takut. Bahkan kata Hasan Basri, penyebab kamu tak boleh qiyam sebab kamu berdosa. Padahal kalau kita belajar secara hukum, fiqh dan usul fiqh, qiyamul lail ni sunat. Dia tak jadi kita dosa kalau kita tak buat qiyam. Tapi tidak bagi orang arif. Orang arif melihat seorang tidak bangun malam, tanda dosa. Orang arif melihat seorang yang tidak mampu istiqamah dalam kebaikan, tanda dia tergelincir. Orang macam kita tak nampak istiqamah itu suatu sebab gelincir tak gelincir kita.
Bukan kita kata ada hari saya rajin, saya okey. Hari saya malas, faham-faham lah. Bagi kita, kita punya alasan untuk tidak buat. Bagi orang arif, mereka tak ada alasan. Mereka ada usaha untuk buat benda tu. Orang macam kita, orang abik macam kita. Ada waktu tak dang Ustaz, tak sempat. Kenapa tak baca Quran hari ni? Hari ni sibuk sikit, tak dang baca Quran. Kita rasa apa-apa atau tidak? Tak rasa apa. Cuma kita rasa esok saya baca banyak lagi. Hari ni saya tak baca, esok saya baca double lah. Hari ni saya tak sedekah, nanti esok double lah sedekah. Orang macam kita masih punya alasan. Dan kita tak pernah takut beri alasan. Tak takut. Tapi orang arif, perkara paling mereka takut bila istiqamah mereka terganggu. Dan perkara paling mereka takut bila lidah ini mula bercakap tentang alasan. Kerana setiap alasan itu menambahkan penyakit kepada istiqamah. Orang istiqamah, dia ada satu sifat, dia tak ada alasan. Tapi bila orang yang cuba istiqamah, dia mula ada alasan, sebenarnya dia sedang menambah penyakit dia. Tambah sakit lah. Kenapa tak buat ni? Sebab saya begini. Sakit dia tambah. Last sekali dia tak akan buat lagi. Dia tak akan buat lagi kebaikan. Tuan-tuan tengok dalam ibadat kita seharian, yang ibadat yang kita tak boleh pertahan tu sebab apa? Ibadat-ibadat yang kita buat, kita dah tak boleh pertahan sebab apa? Sebab tuan-tuan telah mulakannya dengan alasan untuk tak buat. Akhirnya tidak ada lagi alasan, melainkan tuan-tuan tak akan buat lagi. Maksudnya, alasan tu setiap kali kita beri, dia jadi penyakit. Ni contohnya solat malam. Solat malam ni. Kenapa tak buat solat malam? Saya ni lately ni ngantuk sikit. Okay, itu tuan-tuan letak alasan sini. Dia jadi beban pada qiyam ni. Kenapa tak qiyam lu? Kebetulan malam tu saya ada urusan lain pula. Dia letak lagi. Alasan dia menimbung pada satu amalan kita, dia jadi berat. Pum, dia jatuh terus. Kita tak mampu lagi pun. Sebab tu kita paling takut bila lidah kita mula dengan mudah beri alasan. Bukan cerita alasan kita cakap dengan orang. Hatta pada diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kenapa tak buat qiyamul lail? Kenapa tak baca Quran? Kenapa tak duha? Kenapa? Tak sempat ni. Pelanggang ramai sangat tu tak sempat duha. Kenapa? Sebab saya, sebab itu, sebab itu. Tuan-tuan, setiap kali kita beri alasan pada satu kebaikan yang biasa kita buat, dia akan jadi penyakit. Dia akan jadi beban. Dia jadi macam kita sebut pikul biawak. Dia akan sampai peringkat ibadat tu pun mula jatuh. Akhirnya ibadat ni tak lagi menjelma dalam hidup kita. Dulu pernah buat tu, dah tak buat dah. Memang tak buat dah sekarang. Kenapa? Kerana kita telah matikannya dengan alasan. Kerana alasan ialah yang kita sebut sebagai suatu proses untuk mematikan suatu ibadat secara slowly, secara perlahan-lahan. Siapa pun yang mula gunakan alasan, dia sedang mematikan kebaikannya secara perlahan-lahan. Sehingga akhirnya benda itu tak ada. Itu yang kita selalu dengar orang yang bila dia tak pergi kuliah, dia pun beri alasan. Kita dengar lagi alasan, dia pun beri alasan. Last sekali kita tak jumpa lagi dia untuk dengar alasan dia. Masa kalau kita masih boleh dengar alasan, maknanya kita masih lagi jumpa dia seminggu sekali, sebulan sekali. Last sekali kita tak jumpa lagi untuk dengar alasannya. Kenapa? Kerana sudah gugur kebaikan habis. Jadi sebenarnya kalau kita sebut orang arif billah, yang paling mereka takut bila lidah mereka dengan mudah beri alasan. Sebab di sini bukan cerita beri alasan, di sini ialah kesungguhan kita menangani, kesungguhan kita untuk tidak beri alasan. Contoh kalau tuan-tuan ada pekerja, paling benci muamalah dengan pekerja apa? Yang suka beri alasan. Dia tanya dia, kenapa awak lewat? Dia kata, bos, jalan jam. Kita terima tak alasan? Terima. Tapi kita tak redha alasan. Kerana kita nampak ada alternatif lain. Alternatif lain. Kenapa kamu tak pergi awal? Kita nampak alternatif itu yang dia boleh buat. Esok datang lagi. Kenapa pula awak lewat hari ni? Hantar anak sekolah, bos. Selama ni anak awak tak sekolah. Baru hari ni sekolah. Yelah, tulang lewat sikit. Kita dengar. Kita bos ni, kita nampak jalan lain. Kenapa tak suruh rumah awak hantar anak?
Rumah awak kan ada lesen. Dia pun tak kerja. Kenapa semuanya awak? Kita ni, bos ni. Hari ketiga tanya lagi. Kenapa lewat? Bahawa hari ni pula ada masalah lain pula. Kereta rosak. Kita pun terfikir pula. Kita kalau bos ni, dia kan ada motor. Atau ada kereta lain. Takkanlah kerana kereta tu alasan untuk dia sibuk. Lama-lama kita dah benci pada pekerja ni kerana dia paling banyak beralasan. Tentu apatah lagi Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang kita. Waktu kita beralasan, Allah tahu kita bohong. Allah maha tahu kita bohong. Bila kita berbohong dengan Allah, tidakkah kita takut setiap pembohongan itu Allah akan tambahkan masalah pada kehidupan kita. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang paling banyak masalah ni ialah orang paling banyak alasan. Memang banyak masalah dia. Tapi orang yang saya kata tak beralasan, maka selesai. Kita pergi Masjidil Haram atau ibadat Masjidil Haram, yang buat haji, buat umrah. Dia kata, Allah, saya tak boleh masuk masjid. Lewat. Kita dah sebab apa? Sebab awak pergi lewat. Kenapa awak tak pergi awal? Kan memang awak ke Mekah, kan kerja awak tu pergi masjid je. Bukan kerja awak suruh berkebun sana. Tiba-tiba orang tu dia berlewat, saya kena halau ni. Baik, kita tahu masalahnya pada dia. Masalahnya pada diri dia. Walau tak ada masalah, kita sebut jam jalan raya. Bagi orang yang dia tahu jalannya, dia tak pernah cerita jam jalan raya. Sebab dia keluar awal. Yang cerita jam ni semua jenis keluar lewat. Yang keluar awal dia cerita jam, tak ada. Kalau dia cerita pun mungkin dalam setahun sekali. Begitu dalam kehidupan beragama. Baik, orang arif ni, mereka paling bimbang masalah apakah iman mereka kekal atau tidak. Kemudian mereka paling takut neraka. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq, ini orang arif, contoh orang arif. Dia tengok burung, dia kata, tu balaka ya tayr. Untungnya kamu burung, terbang merata, singgah sana, singgah sini. Kamu tak kena hisap, kamu tak kena azab. Abu Bakar As-Siddiq ni orang iman kuat. Imannya kalau ditimbang dengan iman seluruh umat, berat lagi iman dia. Tentu satu hari dia tengok burung, dia kata, beruntung kamu burung. Terbang sana, terbang sini, makan itu, makan ini. Kamu tak kena hisap. Burung ni tuan-tuan, dia makan buah orang lain, dia tak kena hisap. Burung ni disinggah mana-mana pun, dia tak kena hisap. Disinggah dahan rumah orang lain. Pokok tu bukan ditanam, dia tak kena hisap. Dia makan buah kita, buah mempelang kita, buah itu, dia tak kena hisap. Kita tanam betik, dia makan betik kita, dia tak kena hisap. Walaupun kita kata celaka burung ni duk makan buah betik aku, misalnya, dia tak berdosa pun. Kita yang ayat celaka tu boleh berdosa. Kambing ni dia makan pokok bunga kita, kambing tak kena hisap. Kita kata ni kambing ni tak takut dosa, kambing ni makan pokok aku. Tak, kita yang tak takut dosa bercakap bukan-bukan. Lalu kata Abu Bakar Siddiq, untungnya kamu burung, terbang ke sana ke sini, makan benda tu, makan benda ni, tak kena hisap, tak kena azab. Lalu kata Abu Bakar Siddiq, kalau aku cuma pokok di tepi jalan yang dimakan oleh unta, dikunyah, dimamah, dihadam, kemudian menjadi tahi, itu lebih aku suka. Kenapa takut neraka? Takut kena hisap. Bukan kata Umar Khattab, semoga mak aku tak lahirkan aku. Dia takut dia. Kata Uthman bin Affan, kalau sekiranya aku berdiri untuk menunggu jawapan apakah aku mendapat buku catatan kanan atau kiri, nescaya aku memilih untuk menjadi tanah. Takut nak dengar jawapan. Ahli kanan ke ahli kiri takut. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau aku diberi pilih nak masuk syurga ke nak masuk neraka, nescaya aku memilih untuk menjadi tanah. Kerana dalam memilih tu takut Tuhan tak terima. Ini takut sehingga nak jadi tanah tak apa. Tetapi lihat para sahabat, mereka punya takut neraka lain macam. Ada seorang ulama kalangan para salafus soleh yang satu malam, itu namanya Dhairam bin Malik. Dia ni orang kuat qiyam mulai doa munajat. Dalam satu musafir malam hari, dia duduk jaga malam sampai subuh.
Tidak dia sembahyang, tidak dia berdoa, melainkan dia menangis sepanjang malam. Nangis sepanjang malam. Esok pagi teman rapat dia tanya. Dia kata, Dairah, biasa kami tengok kamu malam memang qiyam lah, doa. Tapi kenapa kami tengok malam ni kamu tak buat apa-apa? Mereka ni belayar. Kata Dairah, waktu aku belayar aku tengok gelapnya malam. Gelap sungguh. Contoh kalau kita ke laut tengah malam, memang gelap. Gelap malam. Maka aku bimbang, aku fikirkan tentang gelapnya hari kiamat kelak. Dahsyatnya hari kiamat kelak. Hari di mana yang Allah Ta'ala sebut, la yazzi walidun an waladihi. Ayah tak boleh tolong anak. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Dan anak tak boleh tolong ayah. Tentang kat dunia ni, ayah kerjanya sibuk dia lah tolong anak dia. Anak pula duk sibuk jaga ayah dia. Maksudnya kalau kita ayah, kalau main urusan anak je kita cuti tak apa. Sebab kita akan tolong bantu anak kita sampai selesai. Anak pun sama. Bila sayang ayah dia, bila cerita je ayah, dia akan tolong ayah dia. Ayah sakit tak apalah, saya jaga ayah. Tapi di sana hari kiamat kelak, tak ada orang boleh tolong siapa. Walau dia nama ayah, dia tak boleh tolong anak dia. Walau dia nama anak, dia tak boleh tolong ayah dia. Maka aku melihat kegelapan malam ini seperti kegelapan akhirat kelak. Huru-haranya. Kerana itu aku menangis. Kerana kata beliau lagi, la ya'lamu khalaiqu ma yastakbiluna ghadan ma lazzu bi'aishin abadan. Law ya'lamu khalaiqu ma yastakbiluna ghadan ma lazzu bi'aishin abadan. Kalau hamba-hamba Allah ni tahu apa yang mereka perlu hadapi akhirat kelak, nescaya tak pernah ada kelazatan dalam hidup ni. Tentang bila kita fikir, jangan kata akhirat, fikir kubur sudah. Tentang bila kita fikir kubur, kita akan dikebumikan dalamnya dengan kegelapannya, dengan seorang diri kita. Kita nak ngadap dengan apa benda tu? Kita kat dunia kita mengadap panggil kawan-kawan kalau ada masalah. Kalau ada masalah, tuan-tuan guna duit. Ada masalah, tuan-tuan guna polis, bomba. Tapi dalam kubur tu, kalau kita ada masalah, tuan-tuan nak telefon polis ke bomba? Kalau menyala api dalam kubur, nak telefon bomba? Tak adanya bomba nak datang. Tak ada pula alat komunikasi yang kita boleh hubung dia. Dalam kubur tu, tuan-tuan, bila ada masalah kita nak guna duit. Tak ada duit yang laku dalam kubur. Kita nak panggil kawan-kawan kita, biar masuk kubur tolong kita dalam menghadapi hujang kubur. Tak ada kawan yang nak masuk kubur ni. Kalau kat dunia ni, tuan-tuan ada je masalah, tuan nampak polis, bomba, ambulans, hospital, kawan, itu ini, viral. Kuasa viral. Tahu benda nak buat lah. Tapi kalau kita ada masalah dalam kubur, tuan-tuan nak panggil siapa? Nak telefon siapa? Nak viral siapa? Ni yang kita nak menghadap seorang diri ni, apa persiapan kita? Sebab itu kata Dairah, kalau mereka tahu apa yang mereka perlu hadapi, mereka tak akan rasa seronok hidup kat dunia. Mereka sibuk untuk buat persiapan apa yang kita nak hadapi pada hari masa depan kita. Tentang apa yang kita nak ngadap dalam kubur ni, apa persiapan kita. Yang saya katakan, kita tak boleh panggil siapa pun tolong kita. Tak ada apa yang boleh tolong kita. Tak ada duit yang laku di sana. Tak ada pangkat yang akan dibanggakan di sana. Melainkan amal soleh kita di dunia. Itu yang menjadikan seorang yang akan sibuk. Ini cerita orang yang arif billah. Orang arif billah takut mereka pada neraka, mengatasi keinginan mereka pada syurga. Bukan tak nak syurga, mereka tahu mereka nak syurga. Tapi neraka itu terlalu dahsyat. Tuan-tuan, bila akhirat kelak, hari kiamat, yang dibawa di hadapan manusia bukan syurga, neraka dulu. Allah perintahkan neraka Jahannam datang di hadapan semua manusia yang mempunyai 70,000 tali kekang. Sebab neraka ni liar, nak bakar semua orang. Sehingga para Nabi juga terduduk kerana bimbang dan takut. Yang kata orang macam kita, malaikat ini dibawa, neraka ini yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah, didatangkan neraka Jahannam pada hari kiamat kelak. Dan kadang ada 70,000 tali zimam, tali pengendali. Belum pasti
akhirat esok ni pasti. Maksudnya kalau kita cerita masalah dunia akan berlaku sekian tahun, belum pasti berlaku. Belum. Tiba-tiba sampai zaman anak kita, rumah tak laku belaka. Mungkin, ya mungkin. Kita belum cerita kalau anak kita memang tak duduk situ. Kita dah siap-siap beli rumah. Semua keliling kita dah beli tanah lot. Biar dia duduk keliling saya, anak-anak ni saya dah beli tanah siap-siap. Duit pun saya dah masuk dalam bank siap-siap. Akhirnya anak kita, dia pilih tinggal negeri lain. Dia pilih tinggal tempat lain. Bagai tanah kita beli apa nilai? Jadi hutang simpan. Sebab itu ketakutan kita pada dunia jangan melampau. Saya tak kata tak perlu merancang untuk dunia, tapi jangan melampau. Memang kita merancang untuk anak-anak kita, tapi jangan melampau sangat. Yang patut kita melampau-lampau ni ialah persiapan kita menghadapi akhirat. Ia memang pasti. Apa yang kita nak hadapi dalam kubur, ia pasti. Jadi kita kena melampau-lampau persiapkan diri kita. Ini terbalik. Hal dunia lagi 3-4 tahun yang belum pasti, dia melampau-lampau bersiap. Tapi akhirat yang pasti esok akan berlaku pada dia. Dia tak buat apa-apa persiapan. Dia tak buat apa-apa pun persediaan. Dia kata tak apalah, adalah cara dia. Cara macam mana? Kalau hal dunia kamu rasa macam tak ada cara, melainkan kamu yang akan usik cara tu. Buat macam-macam cara. Kalau kata dunia akan kekurangan makanan, kita mula dah tanam benda tu, tanam benda ni. Usaha benda tu. Cari pasu, tanam segala pokok. Dengan herbanya, dengan sayur-sayur. Bimbang Ustaz, makanan makin kurang. Dia punya takut. Sebab kan kalau dajjal keluarkan makanan kurang. Dia ada macam ayat betul, tapi tempat tu tak betul. Baik, ada selama ni awak kurang makan. Saya tengok ni awak asyik lebih makan. Yang saya tengok ni awak kurang ibadat. Kurang ibadat tu yang kita perlu jadi kerisauan kita. Tapi manusia, mereka mengambil kerusingan dunia serius. Mereka mengambil kerusingan akhirat main-main. Walau yang mereka rusingkan tentang dunia, tak sampai 10% terjadi. Yang mereka rusingkan tentang akhirat, 100% terjadi. Maksudnya, kalau tuan-tuan rusingkan dunia, cuba tuan-tuan lihat pengalaman sendiri. Yang kita rusing itu mungkin 10% je betul. Lagi 90% tak macam kita fikirkan. Yang kita rusing ni, tuan-tuan kan dah hidup lama 60 tahun, 70 tahun. Yang tuan-tuan pernah rusing dulu umur 20-an, 30-an. Apakah berlaku pada kita? Kalau berlaku mungkin 10% daripada apa yang kita jangkakan. 90% lagi ia cuma sebagai satu ketakutan yang tidak ada asas. Sebab itu tuan-tuan ubah cara berfikir. Ambil masalah dunia secara, ambil masalah akhirat secara serius. Dan ambillah masalah dunia dengan cara tawakal pada Allah. Tak perlu nak serius sangat hal dunia ni, tawakal insya-Allah. Tapi hak akhirat, jangan kata tawakal, saya tawakal akhirat, jangan. Kerana berkait dengan tawakal kita pada urusan dunia kita. Kita memang diajar tawakal kerana ada jaminan. Perkara yang berkait dengan akhirat, Allah nak kesungguhan kita. Supaya kita tahu di sana tidak ada jaminan. Kat dunia ni kita selalu cakap tak apa, kita tawakal. Sebab apa? Kalau tak boleh ikut ni, boleh ikut ni. Tapi bila urusan dunia, bukan kita saya tawakal je akhirat saya usaha. Saya kan dah buat, tak tawakal. Jangan. Kamu masih punya kesungguhan. Bagaimana kamu tak habiskan segala kesungguhan kamu, jangan bicara tentang tawakal. Melainkan kamu tidak beradab baik dengan Allah. Tapi hal dunia ni dia habis suk dia usaha, baru nak cerita tawakal. Tapi akhirat mula-mula dah sebut tawakal. Lihat bagaimana buruk muamalahnya dengan Allah. Lihatlah perbezaan antara orang arif billah dengan orang yang abid. Perbezaan yang jelas antara mereka berdua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.